guys, bersama aku lagi Faizanal dalam Fast Channel. So aku rasa macam dah lama jugalah aku tunda untuk buat review iPhone 14 Pro Max yang dilancarkan pada tahun lepas. So masuk bulan ni, tahun 2023 ni, usia dia dah 6 bulan dan aku rasa sekarang ni memang waktu yang sesuai untuk buat ulasan secara details setelah aku lenjan kau-kau 14 Pro Max dan banyak negara dia dah ikut aku. So aku rasa masa first launch tahun lepas ada dua point yang memang jadi hype untuk 14 Pro Max ni, antaranya adalah Dynamic Island Display yang terbaru dan juga kamera 48 megapixel. Ada banyak gila faktor aku nak sentuh tentang 14 Pro Max punya kelebihan dan juga kekurangannya. Mungkin korang semua tak perasan benda tu wujud pada 14 Pro Max ni. Pertama sekali aku rasa tak banyak nak ulas pasal rekaan dia, memandangkan Apple masih kekalkan shape, feels dan juga solidness yang sama je macam iPhone 13 Pro dan juga iPhone 12 Pro. Cuma ada pilihan warna purple baru untuk nampak yang ni iPhone yang baru dan juga saiz bonggol kamera yang lebih besar berbanding dengan model iPhone Pro sebelum ni. Setakat 6 bulan aku guna smartphone ni dengan cara yang lasak, memang smartphone ni rasa kukuh gila dan tak ada sebarang physical damage yang membuatkan smartphone ni kemek, calar apa semua. Mungkin disebabkan oleh penggunaan aku dengan casing yang bersesuaian dan juga screen protector yang sesuai lah, membuatkan iPhone 14 Pro Max ni masih tahan lasak walaupun dah jatuh aku rasa beratus kali kot selama 6 bulan aku gunakan 14 Pro Max ni. In fact, walaupun saiz bonggol kamera untuk 14 Pro Max ni lagi besar daripada 13 Pro Max dan technically kalau korang tengok sensor kamera dia pun lebih tebal tau, tapi berat dia memang sama je macam 13 Pro Max iaitu 240 gram. Untuk pengalaman penggunaan 14 Pro Max ni, kalau nak kata selesa kat tangan tu memang kurang selesa sebab dia besar dan juga berat, sebab aku memang daripada pengguna iPhone 12 Pro sebelum ni yang bersaiz 61 inci. Tapi lama-lama bila dah biasa dengan saiz screen Pro Max ni, memang korang akan rasa lebih appreciate dengan saiz screen lebih besar, memandangkan korang akan rasa kepuasan tu lebih untuk main game, tengok movie kat Netflix ataupun tengok video dekat YouTube lah berbanding dengan saiz skrin lebih kecil. So aku rasa macam nak bertukar kepada saiz skrin yang kecil tu agak susah sekarang ni. Mungkin boleh jadikan sebagai phone yang kedua ataupun phone yang ketiga lah. Cumanya aku tak tahu korang sama dengan aku ataupun tidak, tapi jari kelingking aku ni bila tongkat lama-lama iPhone 14 Pro Max ni memang rasa lengoh gila sebab beban smartphone ni memang sangat berat lah kalau nak bandingkan dengan model Pro yang bersaiz lebih kecil. Seterusnya bercakap tentang dia punya display screen, aku rasa ini adalah screen protector yang kelima aku tukar setelah aku gunakan masa hari pertama dulu adalah screen protector juga, tapi yang tu dah memang teruk gila calar, and kali kedua, ketiga, keempat aku gunakan tempered glass, ketiga-tiga tu hancur, pecah, retak semua, dan ini adalah kali kelima dan aku rasa dah bertahan selama sebulan lebih macam tu kot. So memang tahan lasak jugalah untuk iPhone 14 Pro Max punya screen display ni, memandangkan mungkin disebabkan oleh penggunaan ceramic shield tu sendiri dan body stainless steel yang kukuh. So memang tak ada sebarang defect walaupun dah jatuh banyak kali, dan memang aku gunakan casing ni sentiasa untuk protect iPhone 14 Pro Max aku daripada pigeon. Bukannya dibayar tau, tapi memang aku beli casing ni setiap tahun ada phone baru, and casing ni pun dah ada defect kat belakang ni, mungkin jatuh teruk kot. Untuk aspek kekukuhan ni, aku rasa flat screen ni memainkan peranan yang penting jugalah untuk lebih kukuh berbanding dengan curved display yang lebih fragile. Kalau jatuh tu aku ada pengalaman yang hujung-hujung dia tu memang akan retak ataupun dia akan keluar macam warna hitam, alalah macam bulan macam tu lah. Seperti yang kita semua tahu, hype masa Apple launch iPhone 14 Pro dan juga Pro Max ni adalah dia punya Dynamic Island Display yang terbaru yang nampak fresh dan juga different daripada typical notch ataupun punch-hole camera display smartphone yang lain. So aku rasa hype dia boleh tahan dalam masa 2 ke 3 bulan macam tu jugalah. Lepas tu aku nampak dah tak ada hype dan juga sampai sekarang aku rasa dah tak ada dah orang sembang pasal Dynamic Island untuk 14 Pro Max ni. Setakat 6 bulan aku gunakan 14 Pro Max ni, aku rasa bulan pertama je aku rasa impressed dengan features Dynamic Island yang nampak baru, fresh dan juga berbeza daripada typical punch-hole camera lain. Lepas tu aku dah tak kisah dah dan gunakan 14 Pro Max ni macam iPhone biasa je sebenarnya. Features Dynamic Island yang betul berguna untuk aku rasanya bila aku play lagu dekat Apple Music sambil aku boleh buka apps yang lain. So untuk nak adjust dia punya play, pause ataupun next song, aku just tekan saja dekat Dynamic Island dan kat situ akan ada keluar kotak kecil untuk korang boleh play, pause dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga korang boleh masuk apps Apple Music tu sendiri, just tekan Dynamic Island Display tanpa korang keluar dan tekan Apple Music. Tapi benda ni aku rasa tak berapa nak praktikal lah, sebab untuk 14 Pro Max ni aku perlu gunakan dua tangan untuk lebih senang nak capai dekat bahagian Dynamic Island. Kalau pegang satu tangan tu memang struggle gila kot untuk jari aku nak capai Dynamic Island Display. End up aku just swipe je dekat switcher yang rasa lebih praktikal dengan penggunaan satu tangan tanpa gunakan dua tangan. So kat sini korang dah nampak kan dia punya kekurangan dan juga kelebihan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya korang juga boleh gunakan satu tangan untuk capai Dynamic Island. Just swipe saja dekat bahagian apps bawah tu, so dia akan jadi one-handed version of iPhone 14 Pro Max. So just tekan saja atas, dia akan jadi full
full display balik. In fact, walaupun aku dah gunakan 14 Pro Max ni selama 6 bulan, tapi aku masih lagi rasa terganggu dengan dia punya size Dynamic Island masa tengah layan video kat YouTube, layan Netflix ataupun main game dekat 14 Pro Max. Tapi benda ni mungkin minor lah untuk aku, sebab walau macam mana pun kita nak kena adapt dengan pembaharuan untuk display baru pada iPhone kalau korang nak gunakan iPhone lah. Sebab korang kena faham bahawa Apple mungkin akan kekalkan features Dynamic Island ni at least dalam 3 ke 4 tahun mendatang lagi. Dan leaks terbaru pun menunjukkan bahawa 15 yang biasa pun akan gunakan Dynamic Island juga, cuma promotionnya rendah lah. Bukannya promotion, tapi 60Hz lagi. Apple tak akan tukar benda yang drastik dalam masa yang singkat. So, dia akan slowly untuk tukar something baru dalam masa yang agak lama jugalah. So, that's why aku cakap yang korang nak kena adapt juga dengan Dynamic Island terbaru untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max ni kalau korang nak gunakan iPhone masa depan nanti. Personally, aku rasa yang Dynamic Island display ni dia adalah satu features yang bagus ada sebab dia nampak benda yang baru pada iPhone, tapi dalam masa yang sama aku rasa dia kurang praktikal lah untuk penggunaan aku sendiri yang tak fully utilize pun kebolehan Dynamic Island display tu. Tapi korang semua jangan salah faham, aku bukannya tak suka dengan Dynamic Island terbaru pada iPhone 14 Pro Max ni. Aku still impressed sampai sekarang dengan animation yang smooth tu. But dalam masa yang sama aku rasa dia adalah extra features yang tak berguna sangat untuk aku. End up aku gunakan features yang dia ada yang biasa je pada iPhone. Selain daripada kelebihan Dynamic Island display tu, sebenarnya iPhone 14 Pro Max ni antara smartphone yang cerah dari segi dia punya nits of brightness sebab dia menggunakan 2000 tau. So agak tinggi, lebih tinggi numbers dia berbanding dengan Samsung Galaxy S23 Ultra. So adakah perkara ni memberikan kelebihan untuk orang macam aku? Technically, yes. Sebab aku biasa gunakan smartphone masa dalam situasi outdoor dan kadang-kadang cuaca kat Malaysia ni kita tahu cahaya matahari tu memang sangat-sangat terik. So, bila gunakan nits of brightness lebih tinggi, of course, bateri akan makan lebih sikit. Tapi, kelebihan dia adalah dia akan memberikan display yang lebih selesa untuk korang tengok segala dekat skrin tanpa nampak macam gelap ataupun nak kena sorok-sorok tengok kan. Tak perlu. So, display nits of brightness tu penting untuk korang dapatkan kecerahan yang sesuai dengan cahaya matahari ataupun cuaca di Malaysia ni lah. Tapi untuk nak capai 2000 nits of brightness tu, pastikan korang nak kena on auto brightness. Baru dia akan capai. Kalau korang disable auto brightness tu, dia tak akan capai 2000 nits of brightness lah. Seterusnya bercakap tentang prestasi untuk chip A16 Bionic pada 14 Pro Max ni, aku rasa tak banyak benda yang nak diulas ataupun isu yang perlu dibangkitkan. Walaupun 14 Pro Max ni masih dengan 6GB of RAM, memang agak kecil lah kalau nak bandingkan dengan phone Android. Tapi everything aku lakukan pada 14 Pro Max ni memang well perform, tak ada masalah yang besar sekalipun. Cumanya mungkin korang nak tahu sama ada 14 Pro Max ni panas ataupun tidak. Technically iPhone 14 Pro Max ni memang akan panas, tipulah kalau dia tak panas kan. Tapi setakat 6 bulan aku guna dan lenjan kau-kau smartphone ni memang tak ada rasa kepanasan yang melampau sangat sampai frame drop ataupun efek dekat performance smartphone. Perkara ni mungkin agak subjektif sebab cara penggunaan orang berbeza dan sebenarnya penggunaan casing pun boleh bagi kesan pada heat control untuk smartphone. Kalau korang guna case yang tebal gila dan tak ada ruang haba nak keluar, memang boleh bagi kesan pada smartphone untuk overheat lah. So bergantung pada casing apa yang korang gunakan juga. Untuk pengalaman aku sendiri dengan 14 Pro Max ni memang tak ada isu. Lagi pula aku guna casing yang tak berapa nak tebal sambil aku boleh push rank. So sangat susah nak rasa panas untuk korang pegang phone yang ada casing. Melainkan kalau korang buka casing dan pegang macam ni, memang korang akan rasa kepanasan tu kadang-kadang agak annoying lah sampai korang tak larat pun nak pegang smartphone. Tapi 14 Pro Max tak ada isu tu. Aku rasa iPhone 10, iPhone yang lama-lama memang ada isu kepanasan yang sangat melampau. 14 Pro Max setakat ni walaupun aku buka casing dia, tak ada kepanasan yang teruk sangat untuk game yang biasa aku main. Melainkan kalau korang pergi keluar outdoor, ada cahaya matahari yang terik dan korang buka rakam video 4K 60fps dalam masa 5 minit ke 10 minit, confirm kau gila smartphone ni akan overheat lah. So aku rasa benda tu normal lah untuk mana-mana smartphone pun, dia bergantung pada cuaca masa korang tengah shoot video 4K tu. So aku rasa untuk penggunaan biasa, nak main game heavy still boleh untuk 14 Pro Max, tak ada masalah. Well perform dengan chip A16 Bionic dia walaupun 6GB of RAM je. Macam mana pula dengan ketahanan bateri dia? So untuk 14 Pro Max ni dia menggunakan bateri yang agak kecil sikit berbanding dengan 13 Pro Max, iaitu 4323 mAh. Untuk 13 Pro Max 4352. So tak ada beza banyak pun, very minor je sebenarnya. Pengalaman aku dengan ketahanan bateri 14 Pro Max ni masa awal pakai dulu, honestly memang agak teruk lah dengan features always on display dia yang dipaparkan sekali dengan wallpaper. Lagi-lagi dengan penggunaan aku yang hard use dan ada juga main game, sehari tu memang kena charge at least 2 ke 3 kali tu normal lah untuk 14 Pro Max ni. Tapi lepas saja beberapa bulan Apple bagi software update dan juga kita boleh enable ataupun disable wallpaper tu nak on ataupun off. Dan aku memang tak gunakan pun sebenarnya AOD tu. So aku rasa ketahanan bateri dia memang dah far better daripada awal dulu. So sekarang ni aku rasa dalam masa sehari dalam
sekali ke dua kali tu susah juga aku nak charge. Sebab selalunya aku akan charge penuh malam. Esok pagi tu bateri phone aku dah 100% dan akan bertahan sehingga lewat petang ataupun at least sampai malam baru aku charge kat rumah. So memang boleh tahan lama lah bateri untuk 14 Pro Max kalau korang disable always on display dan kalau korang tak heavy sangat untuk main game. Sebab most of the time aku dekat studio ni, aku buat kerja kan. So tak banyak sangat lah masa aku dengan iPhone ni sebab aku banyak lagi smartphone lain aku nak explore macam phone Android lain kan. So that's why ketahanan bateri pada 14 Pro Max far better daripada awal dulu yang aku rasa memang teruk gila kot. Aku rasa lagi teruk daripada 13 Pro Max. Anyway, aku rasa ketahanan bateri ni very subjektif bergantung pada cara penggunaan individu tu sendirilah. Cumanya sampai sekarang ni aku masih tak puas hati dengan Apple sebab nak kena terima kenyataan bahawa charging untuk iPhone ni masih slow untuk phone premium yang berharga mencecah RM8,000 pada tahun 2023 ni. Technically, 14 Pro Max ni menyokong USB PD charging sehingga 27W, tapi korang kena guna at least plug charger USB PD 30W untuk dapatkan speed setinggi itu. So untuk smartphone ni penuh dari 0% memang nak kena tunggu at least dalam sejam lebih macam tu. Tapi biasanya bateri iPhone 14 Pro Max aku jarang lah sampai 0%. Biasanya dalam 10 to 20% macam tu je aku dah start charge dan ambil masa less than 1 hour untuk capai dalam 80 to 90%. Untuk orang macam aku yang gunakan 2 ke 3 smartphone mungkin tak ada isu yang besar sangat lah. Benda ni mungkin minor tapi dia akan bagi kesan kepada orang yang gunakan satu phone je sebab waktu menunggu yang agak lama untuk charge dari 0 sampailah 80% ataupun 100%. Kalau nak bandingkan dengan phone flagship Android memang jauh gila beza kot. Ada yang dah charge sampai 240W. Aku rasa minimum yang aku perlukan sekarang ni mungkin dalam 67W lah untuk sebuah phone flagship. At least pada iPhone ni bagi lebih 40W macam Samsung pun dah good enough dah. Yang terakhir sekali adalah tentang kamera. So finally Apple ada upgrade sensor kamera utama daripada 12MP menjadi 48MP. Tapi korang semua jangan salah faham tau sebab 14 Pro Max ni masih shoot dengan kamera by default 12MP bukannya 48MP. Sebab aku rasa sampai sekarang ni ramai yang salah anggap bahawa 48MP tu adalah by default kamera utama dia. Sebenarnya bukan. Kalau nak gunakan yang 48MP tu korang nak kena gunakan mode Apple ProRAW baru dapat sepenuhnya hasil kualiti dari sensor 48MP yang memang crispy gila. So ProRAW tu korang just boleh tekan je enable dekat atas bahagian apps kamera tu, just tekan RAW and baru dia akan enable 48MP. Dan actually untuk RAW pun ada dua pilihan sensor kamera, sama ada korang nak gunakan yang by default 12MP ataupun korang just boleh gunakan 48MP dekat setting kamera dia. Aku dah gunakan 14 Pro Max ni selama 6 bulan dan beribu gambar aku dah ambil gunakan sensor kamera dia, ultrawide, telefoto dan sebagainya. Dan banyak juga negara yang diikut aku pergi travel tau. Antaranya negara macam France, pergi Switzerland, pergi Amsterdam, Korea dan banyak lagi tau. 14 Pro Max ni dah ikut aku. So aku rasa banyak juga footage yang aku nak kongsikan dengan korang semua untuk hasil gambar dia. Apakah kekurangan dan juga kelebihan untuk kamera 14 Pro Max secara details untuk korang semua faham bahawa betul ke kamera iPhone ni power sangat. Pertama sekali untuk gambar point and shoot, apa yang aku perasan adalah warna yang dihasilkan nampak true to life dengan dynamic range yang well balanced, typical color iPhone yang tak oversaturated dan color vibrant yang just nice untuk kebanyakan situasi. Apa yang aku perasan kalau shifting antara kamera utama dan juga ultrawide dia memang nampak agak ketara. Untuk kamera utama lebih nampak white balance dia lebih warm dan juga sedap mata memandang. Tapi untuk ultrawide warna dia lebih ke arah kekuningan dan juga lebih kontras. Memang berbeza dan nampak kurang details untuk gambar daripada ultrawide dia. Kalau situasi backlight memang kamera 14 Pro Max agak struggle lah untuk fokus pada subjek. Sampai kadang-kadang tu memang boleh bagi efek lighting dekat background dan gambar tu sendiri. Aku perasan juga yang kadang-kadang white balance pada 14 Pro Max ni lebih kepada absorb warna kekuningan ataupun color orange yang banyak dekat sekeliling walaupun situasi tu tidaklah terlalu kekuningan sangat pun. So gambar tu akan nampak warna yang yellowish daripada biasa. Mungkin juga ini adalah profile color untuk kamera utama iPhone 14 Pro Max ni sendiri. Seterusnya untuk gambar portrait mode, aku rasa ada juga improvement berbanding dengan iPhone sebelum ni. Biasanya memang struggle lah nak capture gambar yang ada scroll yang nipis, tapi 14 Pro Max boleh capture dengan jayanya tanpa struggle untuk fokus ataupun untuk cari positioning. Cuma kadang-kadang masih juga ada objek yang fokus dia susah nak detect sampaikan ada bahagian yang out of focus dan kata edge yang tak kemas. Nampak soft effect ujung-ujung objek tu memang typical iPhone punya portrait mode lah. Memang perlu diakui yang portrait mode 14 Pro Max masih lemah dan juga cutting edge dia kurang kemas, tapi kalau kena dengan subjek dan juga cahaya yang cun memang boleh dapat portrait mode yang superb tanpa perlu banyak touch up pun. Kalau lighting on point memang dapat cun habis lah gambar tu kan. Untuk kamera night mode iPhone, masalah yang biasa aku hadapi sebelum ni adalah dia punya lens glare kalau ada cahaya lampu. Sampai iPhone 14 Pro Max sebenarnya memang masalah tu ada lagi tau untuk gambar ataupun video dia. So aku rasa agak annoying lah kalau ambil gambar malam guna iPhone dan ada cahaya lampu. Struggle jugalah nak cari position yang sesuai untuk elakkan lens glare dia tu. Tapi still gambar tu akan ada lens glare walaupun aku dah cuba elak walau macam mana pun. Night mode dia aku rasa slightly ada improvement daripada 13 Pro Max,
tapi bagi aku belum cukup bagus lagi. Typical shot yang ada cahaya memang nampak just nice je kamera dia, tapi kalau memang kurang cahaya memang hauk jugalah kamera 14 Pro Max punya night mode. Lagi-lagi untuk selfie kamera dia yang nampak kurang details, color shifting yang sangat ketara antara selfie biasa dan juga portrait selfie. Seterusnya untuk videografi ada dua upgrade yang Apple bagi pada 14 Pro Max. Yang pertama adalah video action mode dengan format 2.8K 60fps. Yang kedua adalah cinematic mode dengan 4K 30fps. Dan aku rasa kedua-dua features ni underutilized lah untuk penggunaan aku sendiri. Memang aku tidak gunakan langsung pun untuk daily life basis aku. Kalau nak gunakan, masa aku test je baru aku gunakan kedua-dua features ni. So aku rasa dia adalah dua extra features yang ada, kalau nak guna tu dia dah ada dah. Sebab aku rasa yang video 4K 60fps dia pun dah cukup stable lah untuk aku yang biasanya shoot sambil berjalan, bukannya sambil berlari. So kalau nak sambil berlari tu mungkin nak kena gunakan action mode, tapi bila je aku nak shoot sambil berlari kan. Unless kalau purposely masa tengah jogging ataupun tengah kayu basikal ke, boleh lah nak shoot action mode tu. Cuma dia punya crop tu tak berapa nak cantik ataupun resolution tu tak capai sehingga 4K punya standard. So that's why action mode mungkin sesuai untuk orang yang aktif bersukan ataupun buat aktiviti lasak. Tapi untuk typical daily basis, aku rasa 4K video yang biasa pun dah cukup stable tau sebenarnya. Bila aku cuba sendiri action mode pada 14 Pro Max ni, memang impress gila dengan dia punya stability video. Susah nak nampak video tu shaky kalau berjalan. Untuk berlari pula, walaupun tak perfect stabilize dia, tapi masih boleh kekalkan stability video tu sendiri. Cuma video akan crop lah daripada biasa. So nak kena ambil jarak sesuai lah kalau korang tukar daripada 4K biasa kepada 2.8K action mode dia. Manakala untuk cinematic mode 4K video dia memang features yang menarik juga untuk korang nak gunakan, tapi untuk aku memang aku tak gunakan pun. Dia adalah portrait video lah technically. Apa yang aku perasan dengan cutting edge dia, memang nampak ada improvement untuk ikut subjek dan juga fokus dengan lebih konsisten. Bokeh effect dia memang typically nampak soft dekat ujung subjek. Dua features baru untuk videografi 14 Pro Max ni aku rasa adalah antara dua features yang bonus lah untuk aku. Kalau nak guna dia ada, kalau tak nak guna aku tak kisah pun dia tak ada. Konklusinya dengan review aku untuk 14 Pro Max ni, aku nampak yang memang Apple cuba nak highlight dua improvement dia orang buat, iaitu pada dynamic island display dan juga pada kamera 48 megapixel dia. Personally aku memang enjoy dengan dua improvement ni, tapi dalam masa yang sama aku rasa Apple patut improve juga fast charge dia dengan kebolehan MagSafe yang masih stuck dekat 15 watt je. Tapi pasal charger ni aku rasa Apple akan lebih fokus lah pada iPhone 15 series untuk tahun ni. Sebab lately memang banyak rumours dan juga leaks pasal penggunaan USB-C port pada 15 Pro yang akan bagi kebolehan fast charge. Selain tu lagi aku rasa Apple nak kena improve juga dia punya portrait mode yang kadang-kadang tu memang out of focus, dan juga cutting edge yang lebih kepada soft dan less accurate. Sama aku rasa Apple nak kena improve dan juga fix juga color shifting yang sangat ketara daripada kamera utama dan juga dia punya kamera ultrawide tu sendiri. Aku rasa benda ni benda yang penting jugalah untuk membolehkan korang dapat color shifting yang lebih konsisten antara kedua-dua lens kamera tu. Dan lain tu tak banyak nak komplain sangat. Aku rasa 14 Pro Max ni dah best untuk all-rounder punya smartphone kalau nak cari software yang stable, tak ada isu macam 13 Pro punya display tu. Best performance untuk chip A16 Bionic dia, dan untuk korang semua yang memang suka identity color kamera iPhone yang lebih true to life, dan ketahanan bateri yang dah good enough untuk penggunaan harian. Flat screen 120Hz dengan dynamic island display yang nampak lebih fresh dan juga features baru yang tak ada pada phone lain. So itulah konklusinya tentang 14 Pro Max. Kalau korang ada sebarang penambahan ataupun cadangan, korang just kongsikan saja di komen-komen. Dan aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya ulasan untuk 14 Pro Max selama 6 bulan aku gunakan smartphone ni daripada hari pertama aku beli kat Singapura dulu. So guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.